Oh, ialah kemungkinan. Musibah. Empat contoh risiko. Contoh risiko. Dan kemalangan jalan raya. Kemusnahan akibat kebakaran. Jatuh dari tangga. Sebab perubatan mahal akibat penyakit kritikal. Cadangan jawapan boleh diterima mana-mana sahaja yang sesuai. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, kita kena kira premium yang perlu dibayar. Okey, keyword dia ni per awak. Nampak per ni mesti kena bahagi dengan 1000. Nampak per. Kata soalan nombor 2. Nampak ni? Per 1000. Ni nilai muka. Hak ni kadar premium. Lepas tu dia kata per 1000. Per tu kena bahagi lah. Jadi, awak ambil 50,000. 50,000 nilai muka dia tu per 1000. Per 1000. Darab dengan 2.18. Kau tak kira lah. So, hasil darab ni lah yang kita panggil premium yang perlu dibayar. Sama juga macam ni. Nilai muka 100,000. 100,000 per 1000. Per 1000. Berapa kadar dia? Darab kadar dia. 2.1. Kira berapa. Benda sama je ulang. Nilai muka 120,000. 120,000 per 1000 ni. Bukan saya sebut ni. Dia ada per 1000. Lepas tu darab dengan 2.73. Kira. Benda sama ulang. 230,000 per 1000. Darab 1.42. Berapa? Ulang lagi. 350,000 per 1000. Darab kadar dia 1.91. Last one. 420,000 per 1000. Darab kadar dia 2.15. Okey, so settle untuk bahagian kira premium yang perlu dibayar. Soalan nombor 3, jadual 1 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka suatu insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat takaful. Okey, ini nombor 3. Okey, keyword dia kadar, dia sebut ni kadar, semua ni kadar ni. Dia kata kadar bagi setiap 1000. Dia kata ni semua ni kadar bagi setiap RM1000 nilai muka. Oh, sama pun tak ada lah. Nampak? Bagi setiap, nampak per? Kena per lah, kena bahagi lah. Kena bahagi. Okey. Jadi soalan dia ada 4 premium tahunan hak kosong sini ni.
Okey, hak ni nilai insurans hayat dia RM150,000. Umur 53. Perokok. Jantina lelaki. Ceklah kelakar sini. Okey, RM150,000. Umur 53. Tengok sini, umur 53. Lepas tu tengok perokok ke tak? Perokok. Lepas tengok jantina lelaki. So inilah kadar dia. Kadar dia 11.71. Okey. Cara dia macam kita kira soalan nombor 2 tadi tu lah. Ambil nilai muka dia tu, nilai insurans hayat hak dia ambil tu. Okey. Berapa? RM150,000 dah. RM150,000. Bahagi. Apa bahagi ni? Bagi setiap 1,000 per lah tu. Kena bahagi lah tu. Tak 1,000. Okey, satu dah tu. Awak pun darab dengan dia punya kadar. Kadar dia berapa? 11.71. Okey. Nanti awak dapatlah berapa? Okey, sendirilah dah. Okey, yang nombor 2 ni. Tengok nombor 2 ni berapa pula? Dia kata, ni nilai muka dia ataupun nilai insurans hayat dia. Ni. Umur berapa? Umur 54. Tengok sini. Umur 54. 54. Perokok ke tak? Bukan perokok. Tengok jantina dia pula. Jantina dia perempuan. Ni adalah kadar dia. Okey, so mula dengan berapa nilai muka dia ambil tu. Nilai insurans dia ambil 198,000. Ingatlah, bahagi 1,000. Apa bahagi 1,000 ni? Kadar bagi setiap RM1,000 nilai muka. Setiap bahagilah. Bahagi 1,000. Darab. Berapa dia punya kadar dia? Ni, 5.44. Alright. Kira. Sama juga hal ni. Ni nilai muka dia. Nilai muka dia 232,000. 232,000. Umur, tengok umur tu. Berapa umur dia? 55. Umur 55. Tengok pula ni. Perokok ke tak? Serokok. Sini sekali lagi. Sini. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okay, so 13.99 lah kadar dia. So start apa tadi? Ambil nilai muka dia tu 232,000 bahagi 1,000. Darab. Darab berapa? Darab dengan berapa? 13.99. Okey, kira sendiri berapa. Okeylah, cepatlah pun. Benda tular je kita buat ni. Tengok. Ni nilai muka. Ni nilai muka. Lalu lah, siap. 250,000. Mesti bahagi 1,000 lah. Muka dia kata ni. Bagi setiap 1,000. Bagi 1,000 lah. Darab. Apa kadar dah? Cek. Umur berapa? Umur 56. Umur 56. Perokok ke tak? Perokok ke tak? Dia ada isap rokok. Bukan perokok. Tengok jantina dia pula. Jantina dia lelaki ke perempuan? Jantinanya perempuan. So, kadarnya ialah 6.64. Okey, settle. Ni lah. Ingat, ambil nilai muka tu, bahagi 1,000, lepas tu tengok berapa kadar dia tu. Kadar dia tengok. Tengok umur dia, tengok status dia, tengok jantina dia. Lepas tu, okey, kalkulator. Satu lagi nak pesan. Masa awak tengah kalkulator, tahu kena ingat semua. Ni pasal RM. Bila RM, kalau ada perpuluhan lah, contoh dapat perpuluhan. Make sure lah awak dapat tu 2 tempat perpuluhan sebabnya kita ni mesti ada sen kat belakang tu. Sen tu 2 tempat perpuluhan lah. Jangan duk suka hati main bonda tu. Jangan. Ni RM. RM dia adalah berapa ringgit, berapa sen. Okey, soalan B ni lanjutan daripada hak kita bincang tadi, nak kira kadar premium. Cuma kali ni dia tambah sikit lagi. Dia tambah pasal penyakit kritikal. Dia tambah penyakit kritikal. Sekali lagi ada RM1.76 bagi setiap 1,000. Ingatlah nak setiap 1,000 ni kena bahagilah kayak gini. Okey.
Macam soalan ini. Tengok ni, dia kata nilai insurans hayat. Maksudnya dia dia ambil insurans hayat dan ambil juga tambah polisi bagi penyakit kritikal. Untuk hak pertama ni, awak buat macam hak kita buat saat ni. Supa je. Ambil nilai muka dia. 280,000. Okey, 280,000 per 1,000. Supa je per 1,000 bagi setiap 1,000. Nilai muka bagi setiap 1,000. Lepas tahu darab. Darab berapa? Nak tengok umur. Umur berapa? Umur 53. Umur 53. Merokok ke tak? Merokok. Tengok jantina dia. Jantina lelaki. Ni kadar dia. 11.71. Tapi tak boleh stop sini lah awak weh. Pasal dia ada ambil. Ni hayat ni. Hak depan ni. Ni sampai sini. Hak dia ambil. Insurans hayat. Ni insurans hayat. Kena ingat dia ambil lagi. Dia tambah. Dia ambil polisi penyakit kritikal. Hak ni RM1.76 bagi setiap RM1,000. So, hak ni untuk kritikal. Berapa dia ambil? Ni, dia ambil sini. Nilai muka dia ataupun nilai polisi yang dia ambil tu RM70,000. Lah. Okey, RM70,000. Letak sini RM70,000. Dia ambil RM70,000. Samalah bahagi RM1,000. Apa bahagi RM1,000 ni dia ada ni? Bagi setiap RM1,000. Setiap RM1,000. Wajib bahagi RM1,000. Awak darab lah. Berapa kadar dia? Berapa kadar untuk ketika tu? Ni, RM1.76. Alright. Kira. So, kita dapat dia punya premium tahunan. Kalau tanya berapa hak kritikal saja, hak ni. Kalau tanya insurans hayat saja, hak ni. Tapi sebab dia tambah dah, dia kata. Dia ambil insurans hayat, lepas tambah pula polisi untuk penyakit kritikal. So, kena total lah dua tu. Dapat berapa? Okay, sekaligus je. Okey. Ni pula tengok ni. Sama lah step pertama dia. Sama je. Ambil RM190,000. Dia berapa ni? RM190,000 ni je. Nilai insurans hayat. Bagi RM1,000. Tengok berapa kadar dia tu kena tak jadual. Umur 54. Umur 54. Bukan perokok. Bukan perokok. Lepas tu tengok perempuan. So dia kena kali dengan 5.44. 5.44. Tambah. Sebab apa tambah dah? Dia tambah. Polisi penyakit kritikal. Berapa penyakit kritikal? RM75,000. Tak, dia ambil RM75,000. Okey, samalah. Bahagi RM1,000. Darab berapa dah kritikal tadi punya kadar? RM1.76. Kira. Ulailah benda sama. Ni, insurans hayat. RM230,000. Bahagi RM1,000. Tengok berapa dia punya kadar insurans hayat dia. Tengok umur. Umur 55. Merokok ke tak? Merokok. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lah, 99. 99. Dia tambah polisi penyakit kritikal. Ya, dia tambah. Tambah lah. Okey, tambah. Berapa dia ambil? Ni. Dia ambil ni. RM90,000 dia ambil. Untuk penyakit kritikal. RM60,000 per 1,000. Berapa kadar bagi penyakit kritikal? RM1.76. Okey, jumlahkan.
Okey, last. Sama step dia. Ambil insurans hayat. RM350,000 bahagi 1,000 darab. Ni kena tengok jadual ya. Umur 56. Merokok ke tak? Tak merokok. Jantina perempuan. 6.64. Okey, hak ni serupa je lah. Tengok berapa ribu dia ambil ni. Polisi penyakit kritikal. 90,000. Bahagi 1,000. Lepas tu kali kadar ni berapa kadar? RM1.76. Kira lah ya. Dan jangan lupa kalau ada sen tu make sure ada tempat perpuluhan. Sebab ringgit ada sen. Kalau tak ada sen tak apalah. Nombor 4, berdasarkan jumlah insurans yang telah dibeli, jumlah insurans yang harus dibeli, jumlah kerugian yang berpunca daripada kebakaran dan penentukan deductible yang diberi, hitung bayaran pampasan yang akan diterima pemegang polisi dan nilai penalti co-insurance. Okey, ada 2 hijau kita kena buat sini. Mula-mula sekali kita kena kira bayaran pampasan. Lepas tu yang kedua kita kena kira nilai penalty co-insurance. Bayaran pampasan. Okay, bayaran pampasan. First kali kita kena check jumlah insurans yang telah dibeli dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Tengok sini RM130,000. Hak pemegang polisi beli itulah RM130,000. Hak patut dibeli yang harus dibeli RM178,000. Tengok orang yang kedua pula. Orang yang kedua pun sama juga. Dia beli RM196,800 tapi hak dia patut beli RM280,000. Pemegang polisi ketiga pun sama. Dia beli RM134,650 tapi yang harus dibeli ni ialah RM174,600. Semua ni menunjukkan ketiga-tiga situasi ini menunjukkan insurans yang telah dibeli ni kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Saya letak lalu siap-siap tanda dia. Kau ni merah dah. Nampak sikit. Awak tengok ni. Jumlah insurans yang telah dibeli ni kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya dia tak usah ketiga-tiga pemegang polisi ni dia tak usah beli banyak ni. Dia cuma nak beli kurang daripada tu. Sebab apa saya sebut sangat ni? Dia berkait dengan nota ada pada muka surat 87 buku teks. Okey. Ni formula jumlah insurans yang harus dibeli. Ambil peratus darab dengan nilai boleh insurans. Nilai boleh insurans tu nilai aset dia tu lah. Okey. Hak berkait dengan saya sebut kurang-kurang tadi ni, di sini. Dekat nombor 2 ni. Cara kira pampasan sekiranya pemegang polisi tu dia beli insurans kurang dari jumlah insurans yang harus dibeli. So, cara kira bayaran pampasan untuk soalan nombor 4 tadi tu, awak kena follow formula ni. Bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli per jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian tolak deductible. So, kita akan pakai formula nombor 2, muka surat 87. Sebab nilai insurans yang dia beli tu ataupun nilai yang diinsurансkan tu lebih kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, kita pergi terus. Ya, apa-apa. Jumlah insurans yang telah dibeli per jumlah insurans yang harus dibeli darab jumlah kerugian tolak deductible. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey. Jumlah insurans yang telah dibeli cara kira tu gini kita per per. Kita kena per ni jumlah insurans yang telah dibeli ni kita kena per dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Lepas tu kita kena darab dengan jumlah kerugian dan kita kena tolakkan dengan deductible. Okey, jom kita mula. Okey, pemegang polisi pertama ni RM130,000.
30,000, 130,000. Ni hak dia beli. Ni dia beli. Per, tengok sebab per dengan insurans yang harus dibeli. Yang harus dibeli 178,000. Darab berapa kerugian? Kerugian 44,200. 44,200. Tolak dengan deductible. Tolak deductible berapa? 3,700. Okey, dia sendirilah. Okey, pemegang polisi kedua pun sama juga. Kena guna formula ni juga. Sebab apa? Sebab dia beli insurans kurang daripada insurans yang harus dibeli. Dia tak beli penuh, dia beli banyak ni je. Dia tak beli 280,000. So, sama saja cara kira dia. Ambil 196,800 per dengan yang dia beli ni. Berapa dia beli? 280,000. Darab berapa kerugian? Ini kerugian. Darab kerugian. Kerugian 31,000. Tolak deductible 2,600. Kira dapat. Okey, ni samalah tengok keadaan dia ni. Dia beli insurans kurang daripada yang dia harus beli. Harus beli 174,900. Tapi dia beli insurans 134,950 aja. Sama je. Dia beli ni 134,950 per berapa dia beli? Yang harus dibeli berapa? Harus dibeli 174,900. Darab berapa rugi? 49,400. Tolak deductible berapa? Tolak deductible 2,900. So ni cara kira bayaran pampasan. Sebab apa formula ni keluar? Sebab jumlah insurans yang telah dibeli kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Ada pula nilai penalti. Nilai penalti co-insurance. Okey, apa dia nilai penalti ni? Okey. Apa dia penalti? Penalti ni jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi atas kerugian separa yang dialami akibat tidak memenuhi peruntukan co-insurance. Itulah penalti. Penalti ni jumlah ditanggung pemegang polisi atas kerugian separa yang dialami akibat tidak memenuhi peruntukan co-insurance. Maksudnya, penalti co-insurance ni hanya wujud dalam situasi ni je lah. Sekiranya pemegang polisi tu dia beli insurans kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, cara kira dia, awak ambil dia punya kerugian. Kerugian tu tolakkan jumlah insurans yang telah dibeli. Okey, ni jumlah insurans kena per dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian. Darab dengan kerugian. Okey. Berapa kerugian? Ni. Kerugian 44,200. Ni nak kira penalti ni, kita nak kira penalti. Okay, penalti. Kerugian dia ialah 44,200 tolak jumlah insurans yang telah dibeli ni. Telah dibeli 130,000 per jumlah insurans yang harus dibeli 178,000. Lepas tu darab dengan berapa kerugian? Kerugian dia ialah 44,000.
Kira lah. Sama juga untuk yang kedua ni. Berapa kerugian? Kerugiannya ialah 31,000 tolak. Okay, berapa jumlah insurans yang telah dia beli? 196,800 per berapa insurans yang harus dibeli? 280,000. Berapakah kerugiannya? Darab kerugian. Kerugiannya ialah 31,000. Yang ketiga, samalah. Berapa dah dia punya kerugian? Kerugian dia ialah 49,400 tolak jumlah insurans yang telah dibeli. Kita tengok, dia beli 134,950 per berapa yang harus dibeli? 174,900 darab dengan kerugian 49,400. Okey. Ni apa semua ni? Ni kita nak kira pair nanti. Ni sebelah ni nak kira pam pasan. Sebab apa keluar formula gini ni? Sebab jumlah insurans yang telah dibeli ni kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Sebab itulah keluar segala mok nenek formula bayaran pampasan ni dengan penalty. Lagu mana pula kalau dia beli insurans sama macam jumlah insurans yang harus dibeli. Itu cerita lain pula. Nanti saya kongsikan. Okay, nombor 6. Puan Umairah mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible sebanyak RM7,000. Okey. Ni ada deductible. Deductible. Okay, deductible. Polisi kebakaran itu mempunyai co-insurans 85% dan nilai boleh insurans rumah itu ialah 1.5 juta. Rumah Puan Umairah mengalami kebakaran dan penalti kerugian adalah sebanyak RM272,000. Hitung bayaran pampasan jika dia telah menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jom tengok sekali lagi nota dekat muka surat 87. Okey, muka surat 87. Nak tengok yang pertama, dia bagi tahu kita formula jumlah insurans yang harus dibeli. Cara nak kira harus dibeli ni, ambil peratus co-insurance tu, lepas tu awak darab dengan nilai boleh insurance. Nilai boleh insurance tu nilai aset tu lah. Okey, jom kita tengok. Okey. Apa ni? Okey, jumlah. Okey, ada okey ni. Peratus 85%. Kata kita ambil peratus co-insurance. Jumlah insurans yang harus dibeli berapa? Okay, ambil dia punya peratus co-insurance tu darab dengan nilai boleh insurance. Betul tak? Sorry. Nilai boleh insurance. Nilai boleh insurance. Okey, berapa peratus? 85% darab berapa nilai boleh insurance? Ni nilai boleh insurance 1.5 juta. 1.5 juta. Juta ni berapa kosong? 1.5. 1, 2, 3, 4, 5 juta. 1 juta, 1.5 juta. 0.5 tu maksudnya setengah juta, 500,000 lah, 500,000 setengah juta. 10 juta, 1 juta, 500,000. Tu masuk 1.5 juta.
kira. So, awak akan dapat insurans yang harus dibeli. Okey. Berapa? Kita kira lalu. Okey. So, berapa awak akan dapat? Awak akan dapat RM 1275,000. Okey, awak akan dapat ni. So, insurans yang harus dibeli ialah 1,275,000. Ini insurans yang harus dibeli. Tapi, berapakah bayaran pampasan jika dia telah menginsurансkan rumahnya dengan jumlah 920,000? Situasi ni sama macam soalan nombor 4 hak kita baru bincang saat ni. Situasi apa ni? Situasi ni ialah insurans yang telah dibeli iaitu 920,000 ni kurang daripada insurans yang harus dibeli. Berapa dia yang harus beli? 1,000, dah sejuta. 1,275,000. Ia beli kurang daripada dia harus dibeli. So, formula dia sama macam kita bincang pada soalan nombor 4 tadi. Macam mana kira bayaran pampasan? So, bayaran pampasan sama dengan, kita refer balik yang kita buat tadi, nombor 4. Sekejap, nak cari nombor 4 tadi. Mana dah kira bayaran pampasan untuk situasi tadi tu, kita ambil insurans yang telah dibeli. Insurans yang telah dibeli dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Ini apa? Ini ialah pampasan. Sekali lagi. Insurans yang telah dibeli dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak deductible. Okey. Dia beli. Ini dia beli. Ini harus 920,000 per 1,275,000. Berapakah kerugiannya? Ini kerugian dia 272,000. Ada deductible tak? Cari deductible tak? Ada. Deductible 7,000. Deductible ada 7,000. Okey. So, inilah bayaran pampasan. Berapa bayaran pampasannya? Dan kalkulator. Dapat 189. 266. 67 sen. Tengok ada saya cerita tadi ni. Bila ada RM je mesti tengok ni. Belakang tu dia punya sen lah. Lepas titik. 2 nombor selepas titik. Dapat bunda.
Sekalilah, bila kita kira bayaran pampasan untuk insurans yang telah dibeli kurang daripada insurans yang harus dibeli, dia mesti ada pasangan dia. Pasangan dia ialah penalty. Penalty. Okay, macam mana dah kira penalty tadi? Baru kita belajar tadi. Cara kira penalty, ambil kerugian, tolak jumlah insurans yang telah dibeli, per dengan jumlah insurans yang harus dibeli, darab dengan kerugian. Okay, penalty. Kerugian, tolak jumlah insurans yang telah dibeli per dengan jumlah insurans yang harus dibeli, darab dengan kerugian. Okey, jom kira. Berapa dia rugi? Dia rugi 272,000. Berapa insurans yang telah dibeli? 920,000 per berapa yang harus dibeli? 1,275,000 darab kerugian. Berapa kerugian? 272,000. Okey. So, awak akan dapat berapa? 75,733 ringgit 33 sen. RM lah. Okey. Nombor 6 dah settle. Okey, untuk soalan nombor 7, Encik Lokman ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan nilai boleh insurans. Ini bukan saya sahaja ni, nilai boleh insurans. Nilai boleh insurans 1.4 juta. Berapa nilai boleh insurans? Nilai aset dia itulah. Dia kata polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 75% daripada nilai boleh. Apa sahaja daripada darab nilai boleh insurans. Hartanya dan ada deductible RM4,000. Okey, soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Nilai insurans yang harus dibeli. Macam mana nak kira tadi? Baca dah kan? Peratus dia tu darab dengan nilai boleh insurans. Berapa peratus? 75%. Berapakah nilai boleh insurans? 1.4 juta. 1,400,000. Berapakah jawapannya? Ketikkan kereta awak tu. So, awak akan dapat 1,50,000. 1,50,000. Okey, selesai untuk yang pertama. Sorry, RM RM. Yang soalan B pula. Ini insurans yang soalan dah sikit macam ni. Ini insurans yang harus dibeli. Okey, settle 7A. 7B pula. Rumah Encik Rahman telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian. Okey. Ni, take note. 56,400 kerugian. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Lokman jika dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Ini situasi hak pertama iaitu insurans yang telah dibeli sama nilai dengan insurans yang harus dibeli. Sebab apa saya buat notasi ni? Sebab masih lagi dekat muka surat 87, buku teks awak tu. Tengok ni. Kalau kita beli insurans, sama nilai dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan ialah jumlah kerugian tolak deductible. Jumlah kerugian tolak deductible.
Okey. So, saya tuliskan lagi lah. Jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okey. Berapa ringgit rugi? Yang ni rugi RM56,000. RM56,400. Berapakah deductible? Carilah. Ada ni deductible bagi dah ni RM4,000. RM4,000 ya. Kira lah. Boleh RM52,400. RM52,400. Okey, tengok situasi kedua pula. Situasi keduanya ialah dia kata dia beli insurans RM850,000 je. Insurans. Okey, apa situasi dia ni? Situasi ni ialah insurans yang telah dibeli kurang daripada insurans yang harus dibeli. Sebab apa saya kata kurang? Sebab ni tengok ni insurans yang harus dibeli. Dia harus beli RM1,50,000. Tapi dia beli RM850,000. Sebab tu formula lain. Tak bolehlah serupa dengan formula B1. Kena pakai formula ni lah. Formula kita belajar untuk soalan nombor 4 tadi. Macam mana? So, pampasan sama dengan, tengok. Macam mana kira pampasan? Insurans yang telah dibeli dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian dia, lepas tu tolak deductible. Tak? Tengok. Betul tak? Tengok ni. Jumlah insurans yang telah dibeli. Bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli per jumlah insurans yang harus dibeli darab jumlah kerugian tolak deductible. Sama kan? Telah dibeli per harus dibeli darab kerugian tolak deductible. Okay. Masuklah nombor tu. Berapa yang telah dibeli? Ni. Telah beli RM850,000. RM850,000. Harus dibeli RM1,50,000. Berapakah kerugiannya? RM56,400. Berapakah deductible-nya? Deductible berapa tadi? Ni awal-awal lagi dia cakap dah. Deductible RM4,000. Okey. Dapat berapa RM? Kira. Dapatlah RM RM41,000. RM41,657.14. Okey. Ni pampasan. Macam biasalah. Soalan ni ada bayaran pampasan, mesti ada penalti. Penalti ni wujud sebab insurans yang telah dibeli kurang daripada insurans yang harus dibeli. Dia penalti pula. Penalti. Macam mana dah kira penalti? Kita ambil kerugian. Tengok berapa kerugian. Tolak. Tengok. Samalah atas tu mesti insurans yang telah dibeli per insurans yang harus dibeli. Haraplah dengan kerugian dia balik. Masukkan nombor.
Okey, berapa rugi? Ruginya ialah 56,400. Berapakah insurans yang telah dibeli? 850,000. Yang harus dibeli, insurans harus dibeli 1,50,000. Berapakah kerugian? 56,400. Kita pun kira. Pak RM berapa? Tidak RM. RM14,742.86. Okey. Sorry. Salah tekan kalkulator. Betulkan balik ya. Okey, jom betulkan balik. Satu kosong. Nanti. 07. 0742. RM10,742.86. Okey, penalti. Ambil kerugian, tolak insurans yang kita beli. Ni. Lepas tu, per dengan insurans harus dibeli. Harus dibeli itu, ni. RM1,50,000 darab dengan kerugian. Dapatlah nilai ini. Okey, move on. C. Okey, yang ni kan keyword dia. Kerugian menyeluruh. Keyword dia ialah kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurenskan rumahnya dengan jumlah RM940,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, tengoklah sekali lagi. Muka surat 87. Ni, mengalami. Nombor 3, situasi nombor 3. Mengalami kerugian menyeluruh, bayaran pampasan, jumlah insurans yang telah dibeli, tolak deductible. Ni situasi 3. Satu situasi dulu deh. Ya. Menyeluruh. Okey. Kan dah formula tadi? Insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Okey. Berapa dia beli insurans? Ni 940,000. 940,000. Berapa deductible? Deductible daripada soalan atas. Mula je dah. Deductible 4,000. Okey. 4,000 di sini. Kiralah. 940,000. Tak? 4,000. 936,000 RM. Okey. Bagus soalan nombor 7 ni. Soalan nombor 7 ni bagus. Sebabnya dia cover ketiga-tiga situasi. Situasi pertama, insurans telah dibeli sama dengan insurans yang harus dibeli. Ni cara kira pampasan. Ni pula situasi ni, insurans yang telah dibeli ni lebih kurang daripada insurans yang harus dibeli. Ni cara kira pampasan dengan cara kira penalti. Dan ni pula jika mengalami kerugian menyeluruh. Ni pula pampasan tu, insurans yang telah dibeli tu tolak dengan deductible. Lupa nak tulis pampasan. Ni pampasan tau.
pampasan. Okey. Okey, nombor 5 kita undur Tadi nombor 7, undur balik nombor 5. Macam tadilah, super tadi. Nampak je nilai muka bagi setiap 1,000 ke per 1,000 ke, tak ada goal lain tu bahagi dah tu. Setiap 1,000 mesti per. Okey. First, tengok sini. Jantina, lelaki. Umur 32, sihat dan tidak merokok. Sihat dan tidak merokok. Tengok sini, nilai muka. Nilai muka RM300,000. Okey, soalan dia nak premium. Okey, ambil nilai muka dia. Nilai muka per dengan 1,000. Pasti mudarat lah dia punya kadar. Mudah saja yang ni. Okey, jom cari nilai muka 300,000 per 1,000 darab kadar ni kena tengok jadual. Umur 32, jantina, lelaki. Lepas tu tidak merokok. Ni. Tidak merokok. Umur 32 tahun, tidak merokok. Berapa plan dia ambil ni? Bertempoh 10 tahun. Ni ada 2 ni, 5 tahun, 10 tahun. Ambil ni lah. So kadarnya ialah 3.24. Apa? QSD gila dah. B pula. Okay, B dia kata ejen insurans mencadangkan untuk dia membeli plan boleh baru tahunan. Plan boleh baru tahunan. Tengok sini lah, tengok maju ni. Dia kata hitung premium tahunan. Okay, masih lagi nak premium. Hitung premium tahunan sekiranya Irfan berubah fikiran untuk membeli plan boleh baru tahunan dengan nilai muka yang sama, iaitu RM300,000. Gila ni dia beli ni. Pada tahun berikutnya. Dah tahun ni umur 32. Dah tahun depan umur 33 lah. Tengok sini. Tengok dekat 33 tahun. Samalah, kita assume dia masih lagi tidak merokok lah. Memang dia tak merokok lah. Next year pun. Lepas tu mana kadar dia ni? Ni 3.23. 3.23. Sama macam tadi, ambil nilai muka. Berapa nilai muka? Nilai muka yang sama. Yalah, dia masih ambil RM300,000. Okay, RM300,000 per berapa? Per 1,000. Berapa kadar dia? 3.23. RM300,000 nilai muka ni, nilai muka per 1,000. Per 1,000 dah darab dengan dia punya kadar. Kadar dia ialah 3.23. Kenapa ambil hal ni? Sebabnya tahun depan umur 33 dah. Dan dia ambil plan boleh baru tahun. That's why kita ambil 3.23. Kira sendiri dah. Okay lah. Okay, ni pasal insurans kereta pula Untuk insurans kereta ni ada tiga jenis polisi lah. Hak biasa di soal, hak tengok dalam buku teks pun ada dia bagi contoh gini juga. Pertama, polisi komprehensif. Nombor 2, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Nombor 3, polisi pihak ketiga. Jadi kita nak jawab soalan polisi insurans kereta ni, kena tengok maklumat kereta tu dululah. Berapa jumlah yang diinsurenskan, berapa kapasiti enjin, ada NCD ke tak. NCD tu no claim discount tak? No claim discount. Tak ada apa-apa kemalangan apa, tak claim apa-apa papasan. So, dapatlah NCD. Baik, tengok pula lokasi. Lokasi pun kena tengok juga.
Sebab kadar apa? Bukan kadar dia panggil premium. Premium asas. Premium asas tu tak serupa ya bagi Semenanjung. Salah sebut. Bukan premium asas ni. Bayaran untuk 1,000 yang pertama tu tak serupa untuk Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, tengok yang pertama. Apa kita nak highlight ni? Pertama, highlight Dungun Terengganu. Dungun Terengganu. So, semestinya kita akan tengok Semenanjung Malaysia. Kalau tengok capacity engine. Berapa engine dia ni? 1495. 1495 ada mana? Sini ya. Sini. 1495 berada di sini. Lepas tu berapa lagi? Jangan ambil hot ni tau. Sebab hot ni tidak melebihi. Maksudnya tidak melebihi 1400 cc maksud dia. Hot ni maksud dia tidak melebihi 1650 cc. Sebab tu untuk kereta Alza ni 1495 cc ni berada di sini. So kita akan tengok harga 1,000 yang pertama tu kawasan ni lah. Okey. Tengok apa lagi? Okey, baiklah tu. Boleh start tunjuk dah. Okey, polisi komprehensif ni berapa step tengok ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 step sekali nak kira polisi komprehensif. Yang pertama sekali, kita kena tengok berapakah bayaran bagi RM1,000 yang pertama. RM1,000 yang pertama ni berapa? Okey, tengok sini. Tengok. Berapa sisi dah? Sisi kita 1495. Polisi komprehensif. Ni. RM305.50. Betul. Oh, situ pertama RM305.50. Tulis. Step kedua, kita kena kira berapa yang kita kena bayar untuk setiap RM1,000 baki. Ni keyword dia awak. Keyword dia ialah baki. Ni baki di sini awak. Baki di sini. RM52,000 ni harga kereta tau. Ni harga ataupun jumlah yang ini ingin diinsuransikan. Sorry. Salah istilah sebut tadi. Jumlah yang ingin diinsuransikan. Istilah betul dia. RM52,000. Tolak. Kenapa tolak? Sebab baki ke? Tolak daripada baki. Sebab apa RM1,000 ni? RM1,000 yang pertama ni kita bayar dah tadi. RM305.50. Ni. RM52,000 ni jumlah yang ingin diinsuransikan tolak dengan RM1,000 yang pertama tadi tu lah. RM1,000 yang pertama tadi. Tolak dah. So ni dapat baki. Baki ni kena per dengan RM1,000. Berapa per ni? Perkataan setiap ni. Perkataan setiap ni maksudnya per. So baki tu per dengan RM1,000. Lepas tu darab dengan 26. Berapa pula RM26 ni? Sebab ni. Ni keyword di sini awak weh. Ni here. Dia kata bagi mengira premium asas polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia. Pasal apa? Pasal Dungun Terengganu. Premium asas dia ialah kadar bagi RM1,000 yang pertama. Alhamdulillah kita kira tadi. Kata RM5.50. Maka kira ambil daripada jadual. Tambah RM26. Ini RM26 bagi setiap RM1,000. Sebab tu darab dengan RM26. Step kedua. Step ketiga barulah dapat premium asas. Premium asas ialah ambil RM305.50 ni kadar bagi RM1,000 pertama. So ni ialah kadar bagi RM1,000 yang pertama. Dan 13 RM1,325 ni ialah ni lah RM26 bagi setiap RM1,000. Ni kira tadi. So total dua ni jumlahkan kita akan dapat RM1,631.50.
color. Sini. Ni saya buat color hijau. Sini. Okey. Total ni kita dah akan dapat premium asas. Ni ialah premium asas bagi polisi komprehensif. Okey. Ada NCD tak? Ada. Dia ada NCD. Dia dapat diskaun 25%. So kira lah berapa diskaun dia ni. Ini diskaun. Berapa diskaun dia dapat? 25%. Berarti dia darab dengan yang ni. Yang ni daripada premium asas tadi. Ni 1631.50 ni ialah premium asas. So dia dapat diskaun RM407.88. So dapat lagi premium kasar. Premium kasar ni premium asas tolak dengan diskaun. Ini diskaun. Ni diskaun. Premium asas tolak dengan diskaun. Dapatlah RM1,235.62. Kenapa pula jadi 106% ni? Sebab dekat soalan ni dia kata berserta. Berserta 6% cukai perkhidmatan. Berserta 6% cukai perkhidmatan. Jadinya jadi 106 sebabnya 100% tu asal. Kalau 6% tambah 6% jadi 106. Ataupun kalau awak kira asing tak apa ni, awak buat cukai perkhidmatan sama dengan 6%. Boleh gini kot, saya tunjuk. Boleh jawab gini, awak asing lah. Cukai perkhidmatan tu awak ambil 6% darab dengan ni 122.362 sen. Nanti awak dapat nilai tu, awak jumlahkan dengan premium kasar tu. Sama ya, awak dapat ni juga jumlah yang perlu dibayar RM1,297.4. Ni polisi komprehensif berserta 6% cukai perkhidmatan. Kalau ada cukai perkhidmatan, kalau tak ada cukai perkhidmatan, stop sini je lah. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 step. Ni kenapa ni? Sampai sini ni? Sebab ada cukai perkhidmatan. Tu jadi gini ni, lebih step. Okey. Seterusnya, untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang ni, ni memang formula dia dah ni. Untuk premium asas polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia mesti 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dia mesti 75% daripada polisi asas polisi premium asas polisi komprehensif. Macam dekat A ni kan. Premium asas dia ialah RM1,631.50. So nak kira polisi jenis ni, kenalah darab dengan 75%. Barulah dapat dia punya premium asas. Ada NCD. Teruskan. So NCD dapat 25% kan? 25% darab dengan, inilah. Ni premium asas. Dapatlah banyak ni, RM305.91. Nak premium kasar pula. So premium kasar, ambillah RM1,223.63. Ni daripada mana ni? Tolak dengan RM305.91. Tak ada sekarang ni. Premium asas. Premium asas tolak dengan dia punya diskaun. Dapatlah ni. So inilah yang dia kena bayar. Okey, seterusnya. Untuk polisi pihak ketiga, kena refer jadual sekali lagi. Polisi pihak ketiga. Ni polisi pihak ketiga ni. Berapa ringgit? RM135. Tengok ni. Premium asas ni
RM35. Tak ada kira banyak dah, tengok jadual je. Cuma dia ada diskaun. Okey, diskaun dulu. 25% darab dengan berapa dia punya premium. So, premium kasar, premium asas tolak dengan diskaun. Itu saja. 45 tolak diskaun. RM33.75 dapat dah ni. Okey, settle nombor 8. Kita teruskan dengan nombor 9. Okey, nombor 9. Macam biasa, nak tengok jadual ni, jadual pink hok di atas ni ke, jadual ni. First kali kena tengok lokasi dia. Semenanjung ke ataupun Sabah Sarawak. Okey, nombor 9 ni kita ada ikmal menetap di Sabah. Ni keyword dia menetap di Sabah. Okey. Lepas tu check. Check berapa capacity engine. Ada NCD ke tak? Dua ni dulu, check dulu. Check lokasi. Okey, lokasi dia mana? Di Sabah. Tengok jadual ni. Sabah. Okey. Lepas tu tengok ke apa? Tengok dia punya sisi. Berapa sisi? 2494. 2494 berada di mana? Sini tak boleh tahu. Sebab dia tidak melebihi. Ni kata capacity engine tidak melebihi. So ni tak betul lagi. Sini baru ya. 2494. 2494 sisi berada di sini. Berada pada 3050 ni. Capacity engine tidak melebihi 3050 cc. Okey. So, kita kena tengok ni lah. Jangan sini pula. Ni semenanjung asing ni. RM266.50. Okey. Tengok RM266.50. Kadar untuk RM1,000 yang pertama. Ni step pertama. Ni step nombor 1. Step nombor 2 ni ke apa? Kena kira baki. Baki jumlah yang diinsurancekan. Ni. Skema ni dia bagi lalu je apa dia. Ni saya tunjuk ni. Siapa tak tahu kepala ekor ni. Main mana RM1,900 ni. Saya tunjuk lah. Saya tunjuk mana datangnya. Okay, dia ada cara kira dia sama macam hak tadi juga. Sama macam soalan nombor 8 tadi. Sama je. Belajar dia sikit je. Saya tunjuk. Ni. Nama lagi ni. Baki. Keyword dia ialah baki. Baki jumlah yang diinsurancekan. Okey, tengok ni. Tengok ni. Ni Sabah. Kita tengok Sabah. Sabah dan Sarawak, premium asas nak kira dia, kadar bagi RM1,000 yang pertama. Ni kira dah. RM1,000 yang pertama, RM260.50 kira dah. Tambah RM20.30. Ni. Kalau semenanjung, kita darab dengan RM26 ke? Kalau semenanjung, kita darab dengan RM26. Tapi untuk Sabah dan Sarawak, kita kena darab RM20.30. Dan RM lah. RM 20. RM20.30 darab berapa baki tu? Tengok harga yang diinsurancekan. RM80,000 tolak RM1,000. Apa tolak RM1,000 dah baki ke? RM1,000 yang pertama ada dah nilai dia RM200.50. Ada dah hari. So ialah baki RM80,000 yang diinsurancekan ni tolak dengan RM1,000 yang pertama tadi. Bahagi RM1,000. Kenapa bahagi RM1,000? Sebab ni bagi setiap RM1,000. Apa setiap tu? Renti bahagi RM1,000. Jadi dapatlah ni. Sama dengan RM1,603.70. Okey. Okey, seterusnya nak kira premium asas. Ambil hal ni, hak RM266 tadi tu. Tambah dengan kita
dapat baki tadi tu. Baki daripada jumlah yang diinsuransikan. Tambah 2 tu boleh premium asas. Tambah ni. Hak ni tambah dengan hak ni. Dapat premium asas. Ni premium asas. Sudah tambah tu, kita kena check pula sebab dia ada NCD, no claim discount. Ya, dia ada NCD. NCD kira discount dulu. Discount. No claim discount. So, dia dapat discount dia berapa? 0.3 ni, 30% lah. 30% ni 0.3. Nak kira 0.3 pun boleh, nak buat 30% pun boleh di belakang. Darab dengan 1870, RM1,870 deposit. Memang dah ni daripada premium asas. Premium asas ni. Lepas tu dapat diskaun RM561.06. So kiralah premium kasar. Premium kasar sama dengan ni premium asas. Premium asas tolak dengan diskaun. No claim discount. Berapa diskaun dia ni? RM561.06. So inilah yang dia kena bayar. RM1,309.14. Premium kasar. Habis tu dah kalau tak ada diskaun, contohlah accident tahun tu. Langgar siapa ko gapo ko. Tak ada lah NCD tu. So dia punya bayaran itu 3 step ni sajalah. A, B dengan C. Gitu. Apa pengajaran dia? Pandulah apa-apa saja kenderaan tu dengan berhemah. Baru dapat NCD, dapat diskaun. Ada pula polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Baik. Hak ni kena hafal ya anak-anak. Kena hafal 75. Memang ada 0.75 ni. 75/100. Ni 0.75 lah. 0.75 ni darab dengan polisi dengan premium asas. Darab dengan premium asas hak tadi ni. Premium asas polisi komprehensif. Premium asas bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni. Saya nak nota ni. Biarlah saya bagi tahu dah tadi, nak cakap juga sekali lagi. Dia 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Sebab tu dia kira gini, 0.75 ataupun 75%. Darab dengan RM1,870.20. Ini kita kira awal-awal tadi ni. Premium asas polisi komprehensif. So dapatlah premium asas bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Ini premium asas bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Lepas tu, sebab dia ada diskaun, dia ada NCD, no claim discount, 30%. Sebab tu jadi 0.3 ni. 0.3 ni daripada 30%, 0.3. Darab dengan berapa premium asas polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian tadi, RM1,402.25. Darab dua tu dapat diskaun dia. Ni NCD dia. Ni NCD. So premium kasar ni yang patut dia bayar tu RM1,402.65. Hak daripada step pertama tadi ni. Tolak dengan diskaun tadi RM420.80. So inilah premium kasar. Baik, polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga kena tengok jadual. Berapa premium asas dia. Tengok Sabah Sarawak ya. Ni polisi pihak ketiga. Berapa ringgit? RM93.60. Ni. Daripada jadual lah ni. Premium asas. Sebab dia ada NCD, kita kira NCD dulu, kira diskaun dia dulu. Berapa NCD dia ni? Ambil peratus dia dapat tu, peratus diskaun dia tu darab dengan
premium asas RM93.60. Dapat banyak ni. So nak dapat premium kasar ni, ambil premium asas, tolak dengan NCD, dapatlah yang ni. Settle. Okey, kita pergi ke soalan last untuk bab insurance. Baik, soalan nombor 10 untuk insurance ni. Dalam modul HAPS ni, soalan 10. Last lah bagi topik insurance. Baik, benda samalah awak tengok lokasi dulu. Lokasi. Bukan saja-saja ni. Semenanjung Malaysia ni. Kita akan tengok di sini. Sama je jadual dia, jadual tulis lah. Semenanjung Malaysia. Tengok Semenanjung Malaysia. Okey, lepas tu tengok capacity engine 4494. 4494 ni duduk mana? Cari. 4494. Oh, berada di sini. Sini tak boleh awak. Sini tak boleh sebab dia kata kapasiti tidak melebihi. Di sini, melebihi. Sini. 4494 di sini. Dekat laju lah sekali sebab melebihi. Okey, terus dapat dia punya bayaran untuk RM1,000 yang pertama. RM501.30. RM501.30. Tada, sama ke? Lepas tu, kita kena kira baki pula. Baki. Baki tu kena darab dengan RM26. Kenapa darab RM26? Sebab kereta ni duduk di Semenanjung ni. Bagi Semenanjung Malaysia, darab RM26 atas baki per 1,000. Atas baki per 1,000. So, ni RM26 pasal Semenanjung Malaysia. Lepas tu, hak ni baki. Awak kurungan dia. Dia kalkulator wujud apa lain pula. Baki ni, tengok mana baki ni harga, ni jumlah yang ingin diinsurансkan. Jumlah yang ingin diinsurансkan RM819,000. Tolak RM1,000. RM1,000 macam ni. RM1,000 yang pertama tadi. Bahagi RM1,000. Sebab bahagi RM1,000 sebab dekat nota tadi kan. Dekat nota tadi kata bagi setiap. Ni, setiap RM1,000. Ni per lah. Nak lawak per. Bahagi RM1,000 sebab setiap tadi tu. So dapatlah ni RM21,268. Step seterusnya premium asas. Premium asas ni kita kena tambah lah. Tambah A dengan B tadi tu. A dengan B tu kita tambah. So RM501.30. Atas tu daripada A tu, ni daripada A tambah dengan jawapan terdapat daripada B tadi tu. Daripada baki darab dengan RM26 tadi tu. Tambah terdapat premium asas. Lepas dapat premium asas tu kena kira NCD pula diskaun. Diskaun dapat 55%. Ni. Macam mana ni? Itu 55 ni. Alah awak. Macam ni je. 5. Macam tak kena je 55 tu tak? Sekejap. Bukan patah. Jawab kira. 55/100 0.55. Salah tu. 0.55 sini. 0.55. Semula lah comel tu tak. Kosong 0.55 je. Sampai 55. Awak darab lah. Darab dengan premium asas tadi tu. 5 darab dengan 1, 7, 9, 30%. So, akan dapat RM11,973.12. Dalam kalkulator dia tulis 115. Dalam kalkulator satu warna merah. Dalam kalkulator dia buat 1.115 kan. Kalau saya kat awak ni,
bila melibatkan RM, awak kena bundar dia kepada dua tempat perpuluhan. Pasal sen dia setakat 2 nombor je, setakat 2 digit je. Sebab tu dia jadi gini. Jadi 12 sen ni. Beres. RM Okay, beres. Lepas tu premium kasar. Premium kasar ni kena tolak. Tolak. Ya, ambil ni. Ambil premium asas tadi tu. Premium asas ni, premium asas. Tolak dengan NCD. Dia dapat lah ni. Dapat premium kasar RM9,796.18. Okey, soalan 10B pula. Soalan 10B ni ada cukai jalan. Jap. Okey. Ni kita masuk cukai sikit. Termasuk. Lah. Bincang sajalah. Okey, first kali mesti kita tengok sisi kereta. Berapa dah sisi kereta tadi? 4494 roh. Ada mana 4494 ni? Sini, bawah kali. 4494. Sini sebab ni dan ke atas. So, kita dapatlah ni kadar asas. Ambil kadar asas. Tambah dengan ni macam biasa lah ni. Ni mesti baki. Itu, lepas tu darab dengan berapa dia punya pertambahan dia. Pertambahan ikut sisi. Ni kadar asas ni. 2130. Ini kadar asas. Tambah baki. Berapa baki dia tu? Baki dia ialah, ni. Tolak tengok sebelum ni. Ni kan 4494 tak? Okey, 4494 ni sisi kereta. Sekejap. Sikit. Sisi kereta 4494. Tolak dengan 3000. 3000 ni sebelum dia ni lah. Tolak 3000 ni. Sebelum tu 3000. So dapatlah dia punya baki. Lepas tu darab berapa ringgit? Ni darab dengan RM4. So dapatlah jumlah cukai jalan. RM8,106. Okey, settle bab insurans.